Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kitab Matan Abi Syuja', kitab Madhhab Syafi'i. Dan kita telah berhenti pada bab air, kan? Air mana kita semua? Air musyammas. Surat 4. Air suci dan menyucikan tapi makruh digunakan untuk bersuci, iaitu air yang telah dijemuh di bawah terik matahari atau air yang telah menjadi hangat kerana panas matahari, dan beberapa dalam dan berada dalam bekas yang dibuat dari logam. Kalau kita baca kitab Syafi'i, ulama-ulama Syafi'i, contohnya Al-Iqna', syarahan kepada kitab ni Al-Iqna', contohnya Syarah Muhadzab, contohnya kitab-kitab yang lain, kita akan dapati dia dimaksudkan dengan panas ini ialah negara yang betul-betul panas, negara yang panas betul. Macam Malaysia ada kata mu'tadil lagi. Sebab tu banyak syekh-syekh kata Malaysia, ustaz kita kata Malaysia ni negara yang mu'tadil panas dia, yang sederhana panas lah, tak terlampau panas. Jadi yang dimaksudkan tu macam negara-negara Arab. Ini baru jadi makruh. Yang kedua, dia mesti dalam bekas logam, besi, perak seumpamanya, barulah dia jadi air musyammas yang makruh digunakan. Dia berdasarkan hadis Ibn Abbas, dia bila ada Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah kata sesungguhnya air musyammas ini boleh menyebabkan baras, penyakit kulit. Tetapi seperti yang kita sebut pada kuliah lepas, hadis ini dhaif, lemah. Betul, Al-Imam Nawawi rahimahullah kata hadis ini pun lemah. Imam Nawawi, Imam Mazhab Syafi'i. Jadi dia kata kemakruhannya itu dipertikaikan, kemakruhan air tersebut dipertikaikan. Oleh itu ada juga sebahagian ulama kata air musyammas ini boleh digunakan, kecuali kalau telah sabit daripada doktor. Contohnya, ya, hadis tak ada, tapi kita kata doktor cek betul lah air kena panas ini boleh menyebabkan sopak kulit contohnya, maka kat situ boleh jatuh hukum makruh juga, kerana boleh menyebabkan benda yang tak elok pada kulit kita. Maka kat sini kalau kajian doktor tadi tidak sabit, maka kekallah air musyammas tadi dalam mutlaknya, iaitu boleh digunakan untuk mengambil wuduk dan untuk berjunub. Faham tak masalah ni? Air musyammas, air musyammas. Jadi kalau tengok boleh ke tak boleh, kita kata dalam kitab-kitab fiqah sebagian ulama kata boleh, sebab hadis berkenaan dengan makruhnya air musyammas ini tidak sahih, dhaif. Bahkan kata dalam kitab Kifayatul Akhyar, bahkan disebut sebagai ulama mengatakan bahawa maudhu' palsu pun. Jadi atas dasar inilah kita katakan air musyammas ini boleh digunakan untuk berwuduk. Habis tu ustaz, dalam kitab-kitab kita dalam sekolah semua ada, ya, dia ambil yang asal lah, hukum asal. Hukum asal, iaitu kalau sekiranya hadis itu sahih. Sebab ini dinukilkan dalam kitab Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dinukilkan benda ni, seolah-olah Imam Syafi'i dia rasa hadis ni sahih. Hadis ni atau tak sahih pun, hadis ni masih boleh dipakai. Hadis ni boleh dipakai. Namun ulama selepasnya mengatakan bahawa hadis ni tak sahih. Dan juga hadis ni sebagian ulama kata pula hampir-hampir kepada maudhu', palsu. Jadi musyammas boleh pakai? Boleh. Yang kedua, kalau kat Malaysia ni musyammas confirm boleh pakai, sebab kita bukan negara yang hararah syadidah, yang kepanasan itu bukan kepanasan yang syadid, bukan kepanasan yang kuat. Ya, boleh ya. Jadi kalau kat depan rumah tu kan musim tak ada air, betul tak? Kita letak baldi banyak-banyak kat depan rumah tu, kena air panas. Orang kata ini air musyammas ni, tak. Sebab pertama, bukan bekas besi. Yang kedua, dia bukan negara yang panas macam negara Arab. Yang ketiga, kalaulah panas macam mana pun, kita kata kerana hadis ni padanya tidak sahih. Yang kata tak sahih ni bukan saya, bukan Ustaz Yunus. Ulama mazhab Syafi'i, Ar-Ruyani, Imam Nawawi rahimahullahu taala, yang kaji selepas dia kata tak sahih. Selesai tak masalah ni? Seterusnya, air yang suci tapi tidak menyucikan, iaitu air musta'mal.
Letak si nombor 1 atas tu, air mustakmal. Air mustakmal ni apa dia? Itu dia pusing balik tajuk tu. Air yang telah digunakan untuk bersuci, itu air mustakmal. Confused? Saya ambil wuduk, air wuduk tu jatuh kat satu bekas baldi. Saya ambil wuduk kan, ambil wuduk basuh muka. Saya ambil wuduk, saya ambil pipe, kemudian ada bekas. Bekas-bekas air yang daripada jatuhan-jatuhan muka saya, jatuhan tangan tu, itulah dipanggil air mustakmal. Faham tak? Cuma kita katakan air mustakmal ini dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala ialah air mustakmal yang digunakan dalam menyuci bila kita bersuci yang wajib. Contoh, kita nak solat, kita ada wuduk. Jadi wuduk tu wuduk wajib ke wuduk sunat? Wuduk wajib. Wuduk wajib tu, itu mustakmal. Lepas tu kita ambil wuduk sekali lagi, wuduk tak batal, tapi saja nak memperbaharui wuduk. Wuduk kan satu sunnah. Saja nak memperbaharui wuduk ketika waktu asar, kita ambil sekali lagi wuduk. Air yang jatuh tu mustakmal tak? Kalau ikut mazhab Syafi'i, tak mustakmal, kerana dia digunakan dalam persucian yang sunat, bukan yang wajib. Itu benda ni banyak kitab-kitab, banyak orang tak sebut. Sebab kita ni, kita mengaji kitab fiqah masa yang standard sekolah rendah punya, yang kita ajar kat kafar-kafar tu. Sekolah kafar-kafar ni takkan ajar detail kat anak-anak kecil ni tu. Takkan ajar anak-anak ni ada masalah ni khilaf, masalah ni beza ana mazhab Syafi'i. Peninglah budak ni. Tapi sebenarnya dia ada perbincangan yang lebih dalam kat dalam tu, yang kita perlu baca sebenarnya. Kita stop kat situ je air mustakmal. Tak letak syarat air mustakmal tu apa. Itu. Yang kedua, syarat mustakmal ialah dia selagi tak berpisah daripada tubuh badan, yang kat situ tu dia tak mustakmal lagi. Betulah mazhab Syafi'i kan, kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah sekali ambil wuduk, kemudian kepala tak basuh lagi. Air dah tak ada dah. Nabi ambil air dekat janggut dia, Nabi sapu kat kepala. Bukan mustakmal ke tu ustaz? Mazhab Syafi'i, air yang belum berpisah daripada tubuh badan tu, air itu adalah belum lagi air mustakmal. Faham ke ni? Ni tak macam akidah tu. Akidah dia direct sikit, ni dia fiqah kan. Maka sebab tu Nabi SAW dia pernah ambil air dari janggut dia, sapu kepala. Nampak tak? Jadi dua syarat tadi, apa dia? Wajib. Yang kedua tak berpisah lagi, itu tak dianggap sebagai mustakmal. Jadi ini air yang pertama yang suci. Air itu suci tak? Suci kalau kita tengok bersih, tapi tak boleh menyucikan. Cuma dalam bab ni jangan jadi ekstrim mustakmal. Apa ustaz ekstrim mustakmal ni pula? Ekstrim mustakmal ni, kita ambil wuduk, terpercik satu titik je, dua tiga percikan termasuk dalam baldi sebelah tu, dah tak boleh pakai, air ni mustakmal. Tak. Mustakmal tu air yang kita kumpul tu je air mustakmal. Terpercik 2-3 titik masuk dalam baldi tu balik, tu tak kira sebagai mustakmal. Tak dikira sebagai mustakmal. Ustaz, baju tak cukup 2 kolah, mustakmal tak? 2 kolah tu kita akan bincang tu dalam masalah najis, bukan masalah air mustakmal yang terpercik ke dalam baldi tu. Lepas tu kita tengok ekstrim mustakmal ni. Bila ekstrim mustakmal tu yang tak boleh menitik, 2 titik pun tak boleh masuk dalam baldi tu. Kalau tak, baldi tu mustakmal, habis satu baldi tak boleh pakai. Jangan faham macam tu. Lepas tu kita bezakan, kita kena kefahaman dengan beza apa yang terbiasa dalam masyarakat kita. Itu mustakmal. Faham tak mustakmal ni? Dan kedua ialah air yang berubah kerana campur dengan benda-benda suci. Dia suci tapi tak menyucikan. Macam air yang kita minum tadi. Sedap air tadi. Air apa tadi tu? Air apa? Air jambu. Sedap air dia. Air itu suci tak? Macam confused dia. Suci ke tak suci? Suci ke tak suci?
Suci lah kita minum kami sedap bercawan. Saya minum 2 cawan tadi. Kalau tak suci mana boleh minum? Tapi menyucikan tak? Tak menyucikan. Apa dia punya babit dia, apa dia punya kaedah nak tahu dia suci tapi tak menyucikan tu? Berubah bau, warna dan rasa. Rasa jambu confirm. Sebagai ulama kata dia mesti ada istimak 3-3 sekali. Maksudnya 3-3 sekali berubah. Tapi yang sahih, pendapat yang sahih mengatakan bahawa yang benar hanyalah kalau berubah satu je pun dah menukarkan dia suci tapi tak boleh buat wuduk. Air karen. Okey, air yang tak boleh, susah untuk memisahkannya, seperti tanah. Kata ulama macam kita ada bekas, ada tanah bawah tu, tanah-tanah tu, air tanah tu. Yang kedua macam karat. Yang ketiga macam dedaun-daun dan juga rumpai-rumpai, jadi menjadikan air tu macam hijau-hijau sikit. Yang ni kata ulama tak mengeluarkannya daripada air mutlak, boleh pakai. Bagus, soalan tu bagus. Cuma ada satu soalan saya pernah dapat. Air aircon ustaz, ni saya pernah dapat. Ni bukan lawak ni, confirm ni bukan lawak. Saya pernah kena soalan ni. Air aircon, saya pun air aircon saya pun air aircon nak kata mustakmal lah aku dah guna. Air aircon boleh. Dia kata kalau suci bersih betul pakailah. Tak sabit padanya kerosakan, tak ada chemical dalam tu apa semua. Kalau betul, maka pakailah, bersihlah dia. So air mutlak ni air mutlak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kat sini kata apa? Dalil yang menerangkan. Okey. Tapi kitab ni bagus. Al-Syekh ni dia bawa pula dalil yang kata air mustakmal ni suci. Sebab yang kata air mustakmal tak suci mazhab Syafi'i. Dalam mazhab-mazhab yang lain kata air mustakmal ni boleh guna selagi tidak keluar daripada, tadilah tak berubah bau, warna dan rasa, maka boleh kita pakainya. Saya bagi contoh ya. Nah, hadis dapat ni daripada Bukhari dan Muslim, hadis sahih ni. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, suatu ketika Rasulullah SAW datang menjengukku. Saat itu aku sedang sakit dan tidak sedarkan diri. Rasulullah berwuduk dan menyiramkan aku dengan air yang telah beliau gunakan untuk berwuduk. Sama tak? Nabi wuduk, air yang Nabi dah pakai tu, katakanlah macam ni lah, bekas ni, bekas ni Nabi pakai guna untuk wuduk. Kita bayangkan bukan pipe masa tu tau, satu bekas. Biasanya zaman Nabi SAW bila wuduk mesti Nabi gunakan air tu untuk wuduk. Bekas air tu yang baki tu Nabi bagi dekat, Nabi wudukkan Jabir bin Abdullah. Jadi itu Nabi pakai tu bekas wuduk Nabi. Mustakmal tak? Jadi atas dasar inilah tiga mazhab yang lain kata air mustakmal ni tak ada sebenarnya. Macam tu mana tu? Kalau khusus untuk Nabi, dia kena buat dalil. Itu khusus untuk Nabi. Sebab berlaku dalam hadis yang lain, Nabi SAW dengan isteri dia banding satu bekas. Nabi dengan Maimunah bergilir-gilir untuk mandi. Sampai tinggalkan sikit untuk aku, isteri dia kata apa? Tinggalkan sikit untuk aku. Sebab Nabi dah mandi, bekas Nabi. Kita bayangkan bekas. Yang ketiga, banyak hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Tidak mengapa bagi seorang lelaki mandi daripada bekas air, daripada wanita baki air daripada wanita mandi, dan juga orang perempuan mandi daripada bekas air lelaki mandi wajib. Dan kita kena bayang sama Nabi bukan mandi besar-besar macam kita ni. Dia nak ambil air bekas dia kecil macam tu je. Bizanu binal ma', zanub besar macam ni je. Sebab Nabi mandi wajib. Dalam hadis yang sahih, Nabi igtasalan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa' dengan satu gantang saja Nabi mandi. Kita mana tu gantang tak puas lah. Mandi wajib pula tu.
Nabi mandi wajib dengan air satu gantang dan berwuduk dengan satu pot. Pot misalnya lebih kurang kan. Nabi wuduk dengan air banyak ni. Kalau kita ikut logik kita, kalau tuang, mestilah habis cepat. Macam mana tu kan. Sebab tu Nabi SAW dia kata, jangan kamu celup air tangan kamu bila bangun tidur nak ambil wuduk. Jangan kamu celup sehingga kamu basuh, tuang kat tangan dulu. Maksudnya bila wuduk tu celup tak? Celup lah maksudnya. Tapi tak jadi mustakmal pun. Atas rasa inilah sebab itulah tiga mazhab yang lain mengatakan air mustakmal ni tak ada sebenarnya. Imam Syafi'i, Imam Nawawi kata memisahkan ayat ini. Yang memisahkan hukum ayat ini siapa yang memisahkan? Imam Syafi'i rahimahullah. Lepas tu kalau Ibn Taymiyah kata saya tak setuju dengan perkataan air yang tahir mutahhir ni, suci tak menyucikan, mencuci tak menyucikan. Dia kata air ni, air suci, air tak suci, itu je. Sebab tu ini pembahagian yang diberikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Kita faham. Jadi kita fiqh, hari ni kita bagi fiqh. Okey, itu mazhab yang kata tak ada. Apa yang okey pula? Kenapa Imam Syafi'i kata ada? Ada juga dalil dia. Ni kita kata ulama kita ni dia buat benda bukan main suka-suka je tuan-tuan. Bukan saya rasa lah, bukan. Kalau agama ni saya rasa apa semua senang lah. Ni maksudnya ada dalil juga. Apa dalil pula? Nampak ni? Jika seandainya air bekas wuduk tidak suci, Rasulullah tidak akan menyiramkannya pada Jabir radhiyallahu an. Takkan nak banyak bagi yang tak suci. Habis itu ustaz yang hadis berkenaan dengan Nabi SAW berwuduk, sebab sahabat berebut ambil wuduk Nabi tu. Pernah hadis Bukhari tu kan, Nabi SAW berwuduk dan pakadu sahabat yaqtatilun. Hampir-hampir sahabat ni nak bergaduh-gaduh sebab nak ambil wuduk daripada Nabi SAW. Mereka nak ambil wuduk daripada Nabi, bukan nak ambil wuduk balik. Mereka nak ambil wuduk daripada Nabi untuk menjadikan ubat dan bertabarruk, ambil berkat daripada bekas wuduk Nabi SAW. Bukan nak wuduk balik dengan wuduk tadi. Nah, ini salah faham. Itu mazhab Syafi'i jawab. Ada yang kata tak, mereka ambil wuduk untuk wuduk balik lah dengan air tu. Dalil bahawa nampak boleh juga ambil bekas air mustakmal tadi untuk dijadikan wuduk. Jadi apa dia? Sedangkan dalil yang menjelaskan bahawa air itu tidak dapat dipakai lagi adalah hadis, ada juga hadisnya Muslim, sahih juga. Dan lain-lain daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, la yaghtasilu ahadukum fil ma'id daim wa huwa junub. Janganlah seorang dari kalian mandi dalam air yang diam tidak mengalir sementara ia dalam keadaan junub. Lalu orang bertanya, wahai Abu Hurairah, jadi apa yang harus dikerjakan? Hendaklah ia mencedoknya dengan gayung. Hadis di atas memberi pengertian bahawa mandi dalam air yang tidak mengalir menyebabkan hilangnya sifat menyucikan air tersebut. Garis kat situ. Tidak mengalir, mandi dalam air menyebabkan hilang sifat menyucikan air tersebut. Sebab jika tidak, Rasul tidak akan melarangnya. Ini cara Imam Syafi'i faham. Sedangkan ulama lain kata tak, yang Nabi larang ni supaya tak nak kita masuk air tersebut, mandi dalam tu. Lama-lama air tu jadi apa? Kotor lah. Orang lain tak boleh nak pakai manfaat daripada air tersebut. Tu Nabi tak kasih mandi dalam tu. Bukan sebab Nabi tak kasih, bukan menyebabkan air tu nanti apa? Mustakmal. Kita ada satu bekas air, kita bagi orang mandi dalam tu. Kalau kita mandi dalam tu apa semua, nanti air tu jadi kotor lah, berubah warna nanti. Sebab kita kan, bila kita mandi dalam tu macam-macam badan kita, daki apa semua keluar, nanti kotor. Lepas tu kita ambil macam kita basuh tangan, air tu ada satu bekas je untuk kita guna. Kita masuk tangan dalam tu apa semua, akhirnya kotor. Jadi larangan Nabi tadi jangan masuk dalam tu ialah larangan supaya air tu kekal bersih, bukannya air mustakmal. Bila orang lain boleh mandi, boleh minum, boleh apa, sebab air daim, tak mengalir. Itu cara ulama lain jawab. Sebab tu kita kata perbezaan khilaf ulama ni adalah cara faham dalil. Habis tu jadi ni, apa kesimpulan ni ustaz? Ada ke tak ada air mustakmal ni? Ustaz ni bincang sana sini, lompat hadis ni, lompat hadis ni. Saya nak kesimpulan je ustaz, nak pakai senang kita. Mustakmal boleh pakai, tak boleh pakai?
Saya katakan macam ni, kalaulah air tu mengalir kat bawah mandi kan, air mengalir kat bawah tu, kita ambil kat bawah dekat lantai tu untuk ambil wuduk. Air ni kita tak adalah buat. Untuk Imam Nawawi kata tak ada para sahabat buat macam tu. Mereka ni air kurang sangat air ni, tak ada siapa pun pergi ambil tadah air wuduk orang untuk ambil wuduk balik. Tak ada siapa pun yang tadah ambil wuduk orang untuk ambil wuduk balik. Ni kadang-kadang negeri ni tak ada air. Kalau itu maksud dia, yes, itu tak usah pakai. Tapi kalaulah air tu kita pakai satu bekas ni, kecil ni katakanlah, saya ambil wuduk, ambil basuh muka, lepas tu ada baki lagi setengah, Sabri ambil wuduk, boleh tak? Boleh tak? Saya kata boleh, selagi tak berubah bau, warna dan rasa. Faham tak? Itu ialah kesimpulan. Itu kesimpulan yang paling sesuai dengan dalil, kena dengan dalil Jabir, dalil dengan hadis Maimunah, ada banyak lagi hadis lain, dan juga praktik dengan apa yang kita katakan yang dipaham oleh ulama Syafi'i, bahawa air itu mengalir-ngalir itu tak boleh sahabat ambil pun air tersebut. Saya tak masalah. Tapi kalau tuan-tuan kata, Ustaz tak selesa lah, saya nak pakai juga air mustakmal, pakailah, tak masalah. Maknanya ni perbezaan pendapat. Cuma tak boleh lah, ini kata itu salah, ini kata ini salah. Saya tak berani kata macam tu. Tak boleh kita kata siapa kata air mustakmal ni tak sunnah, habis tu hadis tadi nak tak mana. Kadang-kadang orang belajar sunnah ni, kadang-kadang satu perangai dia sempat nak tuduh orang yang tak sunnah. Tak sunnah air mustakmal. Imam Syafi'i yang banyak dalil ni. Kalau kita buka kitab Majmu', banyak agak dalil dia. Bila mula-mula saya belajar fiqh sunnah, saya memang air mustakmal ni tak ada langsung. Bila buka kitab Syafi'i, dalil dia kuat lah. Rasa macam, aku rasa macam ada pula mustakmal ni. Tapi kita kaji balik, baca balik lawan balas dan apa semua, kita kata yes, pendapat yang tepat adalah air mustakmal tu, yang dimasukkan sesuatu yang lebih tepat adalah air yang bekas dah pakai tu, saki baki air yang dah pakai tu. Ada pun bekas yang kita pakai, kita guna macam ni, itu tak lagi mustakmal, selagi tak berubah bau, warna dan rasa. Sebab tu dah ada salah satu mazhab dari Syafi'i, Ruyani, Imam Rafi'i, dia kata air mustakmal yang ngalir tu kita pakai bukan sebab dia tak boleh pakai, tapi ta'abudi je, sebagai istiqdar, rasa kotor benda tersebut untuk kita gunakan. Sebab tu para sahabat tak pakai benda tu, bukan sebab dia kata air tu mustakmal, tapi sebab dia kata geli lah pakai. Bekas-bekas mandi orang dah basuh apa semua, nak ambil pula air tu, walaupun tak berubah bau dan rasa, tapi kotor, geli nak pakai. Sebab tu para sahabat tak ambil air tersebut. Ini hujah balas kepada Imam An-Nawawi rahimahullah. Nawawi kata apa? Tak ada seorang sahabat pun ambil air bekas mandi orang. Imam Rafi'i, Syafi'i juga kata, yalah sebab tak ambil, geli nak ambil. Dan air lain ada sebab geli, bukan sebab kata air tak boleh pakai, sebab geli. Itu jawapan dia kepada hujah Imam Nawawi. Imam Nawawi kata tak ada satu sahabat pun yang buat macam tu. Kau kata kamu ni ikut sahabat kan? Kata salaf sunnah. Kau tengok sahabat tak pernah ambil pun air bekas orang. Bukan wuduk pada sahabat lain. Kata tak, itu istiqdar, kerana kotor. Sebab tu dah pada Nabi, diorang tak rasa kotor, tu diorang ambil bekas Nabi SAW ambil wuduk. Dalil bahawa air mustakmal tu boleh pakai. Sebab dengan Nabi diorang tak rasa geli, dengan orang lain diorang rasa geli, diorang tu diorang tak ambil. Bukan sebab air tu mustakmal. Faham ke maksud saya ni? Baby dekat depan ni tak faham lah ni. Faham tak? Tapi Ustaz, kalau saya nak pegang buat mustakmal, pula pegang lah. Kalau mustakmal, siapa dah pakai wuduk ni, kecil ni tak ada pakai dah air tu dah. Tak boleh pakai dah. Mustakmal. Selesai masalah? Saya tak? Ni senangnya air ni, tak susah. Hukum menggunakan air, namun yang dimasukkan dalam hadis ni adalah air yang sedikit lah isu dia. Kalau air tu lebih pada 2 kolah besar, pakailah banyak mana pun. Hukum menggunakan air untuk wuduk dalam masalah ini sama dengan hukum mandi junub, sama juga. Artinya sama-sama dilarang, kerana keduanya memiliki erti yang serupa, yakni menghilangkan hadas. Itu maksud air mustakmal. Maksudnya kalaulah ramai besar, air itu 2 kolah, ramai-ramai celup pun tak ada masalah.
tak merubah. Jadi kalau siapa yang pegang pada pendapat air mustakmal tu adalah, kalau pendapat kata selagi air tu bersih, macam mana pakai lah. Dari mana tak berubah bau, warna dan rasa. Adapun yang dimaksud dengan air yang bercampur dengan benda-benda suci adalah air yang bercampur dengan barang-barang suci yang biasanya selalu bergantung pada keadaan air, dan jika telah bercampur tidak boleh dipisahkan satu sama lain, seperti minyak kasturi, air garam, kopi dan yang serupanya, tak dipisahkan. Air ini tidak dapat digunakan untuk bersuci kerana sudah tidak dapat disebut sebagai air mutlak lagi. Macam kita kata tolong bawa air, dia bawa air kopi. Ini bukan air, saya nak air. Ini air kopi, betul tak? Jadi air mutlak tu bila kita sebut air je orang faham. Lepas tu air mutlak, maksudnya mutlak bila orang sebut air, orang faham air. Orang tak kata air kopi. Cara adat ni pun kita faham macam tu. Betul tak? Kalau kita tolong bawa sebekas air, dia bawa air kopi. Tak, ni bukan air, ni air kopi. Apa? Air kopi, air oren, air jambu. Okay. Allahu a'lam bissawab. Selain masalah air mustakmal tadi, air najis pula, yakni air yang terkena barang najis. Dan ukurannya kurang dari 2 kolah. Ini 2 kolah ni isu ni, kurang dari 2 kolah. Maksudnya kalau ada bekas kurang dari 2 kolah, termasuk najis dalam benda tersebut. Tai kucing lah kata. Kalau berubah ke tak berubah ke air tersebut, air itu juga tetap najis. Itu air 2 kolah, tak 2 kolah. Kalau 2 kolah, 2 kolah besar, 2 kolah ni berapa banyak? Kalau senang cerita dia 270 liter. Sekarang orang kata 290 liter. Dah senang faham tu. 270 liter. Kalau baca kitab fiqh lama, dia sebut 17 tin minyak tanah. Kita minyak tanah pun tak nampak sama sekarang lah. Minyak tanah ni bila bukan 17. Satu tin minyak tanah berapa? Lepas tu kalau saya dah bincang masalah ni dengan para ustaz lain, kita darabkan memang dapat 270. Tengok tin mana lah. Kalau tin besar ke tin kecil ke. 8 tin. Mungkin kita yang tu yang tin besar kot, bukan tin moden zaman sekarang kot. Sebab dia, ukuran tin tu beza. Sebab tu lah, ukuran tin-tin tu dah tak pakai, tak relevan dah zaman sekarang. Kalau kita baca kitab fiqh lama, dah tu 500 ratol, 500 kati Baghdad. Kati Baghdad lagi memang pakai. Dah kati Baghdad pula tu, kati pun tak pakai, Baghdad ni kati lagi dah zaman sekarang tak pakai dah. Jadi kalau kita baca satu kitab Mustafa Bukhari tu, dia dah jelaskan. Senang cerita 270 liter habis cerita. 270 liter banyak mana? Air 1 liter botol Coca-Cola 1.5 tu darat 270. Tuang banyak-banyak. Sebab 270 kali dapatlah air, kita kata 2 kullatain, 2 kolah. Jadi dalam mazhab Syafi'i kata, kalau air tu kurang daripada 2 kolah, masuk najis, berubah ke tak berubah ke, tetap dia najis juga. Ini jangan samakan air mustakmal tadi, ini cerita lain tau. Najis. Sebab ada orang kiaskan air mustakmal tu, tertitik air mustakmal jatuh dalam air ni, kalau kurang 2 kolah, air tak boleh pakai dah. Dia kiaskan mustakmal tu dengan najis tadi. Tak sama. Najis, katakanlah jatuh satu tahi kecil ke, air kencing ke apa ke, tak berubah bau, warna dan rasa, kurang 2 kolah, tetap najis air tersebut. Ini kata ulama Syafi'i. Apa dalil dia, Ustaz? Kita kata dalil. Ulama Syafi'i ada dalil, jangan kata tak ada dalil. Imam Syafi'i orang yang kuat pegang sunnah. Jangan kata tuduh Imam Syafi'i tak ada dalil. Imam Syafi'i kata, kan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza walagal kalb fi ina'i ahadikum", bila anjing jilat dekat bekas air kamu. Jilat air, jilat air, lepas tu
Nabi kata apa? Sucinya bekas tadi kamu kena basuh 7 kali. Dan kamu kena buang air tadi. Fa'ahrikuh, buang air tersebut. Kata ulama, kalaulah air itu tak bernajis, kenapa Nabi SAW suruh buang? Kalau anjing jilat kelepuk-kelepuk air itu bukannya berubah bau, warna dan rasa pun. Dari bahawa nampak sebab bekas tu kecil, tak sampai 2 kolah, maka tak boleh pakai. Apa itu Ustaz? Kenapa lebih dari 2 kolah boleh? Nabi SAW sebut dalam hadis, ada satu telaga Budha'ah. Telaga tu orang baling bangkai anjing dalam telaga tersebut. Baling pet perempuan pada dalam tu. Ya Rasulullah, boleh ke pakai telaga ni? Nabi kata, air suci, air tak jadi najis. Kalau air tu bersih juga, keluar dari telaga tu bersih macam ni juga, boleh pakai. Jadi ulama, kita faham, ulama Syafi'i faham macam mana? Sebab telaga tu airnya lebih daripada 2 kolah. Cantik. Faham tak ni? Itu ulama Syafi'i punya hujah. Hujah ulama-ulama mazhab Syafi'i. Okey? Faham tak? Kuat tak hujah? Kuat tak hujah? Kalau air tu tarik cicak dalam kolam tadi, najis tak? Okey, tarik cicak ni sebagai ulama dia masukkan dalam umumul balwa. Umumul balwa ni apa? Najis yang tak boleh nak dielak. Sebab tu dia kata tarik cicak ni tak termasuk dalam najis yang menyebabkan bertebatan semayang. Katakanlah semayang terpijak, semayang bawah tarik cicak, semayang, dia kata sah. Sebab dia yang kecil, yang sikit, yang keluar daripada umumul balwa, dia kata masuk dalam bab umumul balwa yang tak boleh nak elak lah. Jadi yang ni kita kata tak najis, kata ulama. Tarik cicak tak termasuk dalam najis yang boleh menyebabkan solat tak sah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau tarik lain confirm, kencing ke, tarik ke, apa ke, ya najis. Nampak tak? Dalil apa? Dia kata imam yang 5 dan ukurannya kurang daripada 2 kolah dan lebih dari 2 kolah tapi berubah. Tapi kalau lebih 2 kolah masuk najis, tapi berubah bau, warna dan rasa, tetap juga najis. Ada kolam 2 kolah, besar dah kolam tu, ada seekor anjing mati dalam kolam tu, berubah color dia jadi warna merah contohnya, najis tak? Najis. Walaupun 2 kolah, kurang 2 kolah, ada najis je najis, walaupun tak berubah bau, warna dan rasa. Saya tahu salah ni? Okey. Imam yang 5, maksud imam hadis yang 5. Bila sebut 5 ni siapa? Soalan. Tak. Bila sebut 5, ma'adal Bukhari wal Muslim, selain bila Bukhari dan Muslim. 4 campur 1 Ahmad. Dia sebut 5. Bila kita sebut imam yang 5, kita buang Bukhari dan Muslim, tinggal 4 kan, campur Ahmad ataupun cuma Muwatta, saya Ahmad atau Muwatta, salah satu. Ya. Jadi imam yang 5 meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar bahawasanya ketika Rasulullah SAW ditanya tentang hukum air yang berada di tengah padang pasir yang biasa menjadi tempat minum haiwan buas dan beragam binatang melata lainnya, maksudnya bekas, jumpa tu bekas kat tengah-tengah padang pasir. Bekas tu ada harimau dah jilat, serigala dah jilat, apa semua, boleh tak? Nabi kata apa? Idza kana al-ma'u qullatain lam yahmil khabath. Kalau air tu sampai 2 kolah, dia tak akan dapat menanggung al-khabath. Dah dari Abu Daud, fa innahu la yanjas, sungguhnya dia tidak najis. Nampak? 2 kolah. Betullah hadis ni dipegang oleh jumhur ulama. Hatta Hanafi pun pegang 2 kolah, hatta Hambali pun pegang 2 kolah. Cuma dalam menetapkan 2 kolah itu ada beza pendapat.
Itu kita isu lain lah. Itu isu yang lain lah. Kesimpulan yang dapat daripada hadis ini adalah apabila air tersebut kurang dari 2 qolah, maka ia menjadi najis. Biarpun salah satu sifat yang tidak berubah, pemahaman ini diperkuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala dari Abu Hurairah. Nabi kata apa? Idza staiqadha ahadukum min naumihi, apabila seorang dari kalian bangun dari tidur, janganlah dia mencelupkan tangannya ke dalam bekas air yang sebut tadi kan, sebelum dia membasuhnya 3 kali, kerana dia tidak tahu apa yang dia sentuh ketika tidur. Tidur tangan kita tak tahu mana kita pergi tangan kita ya? Bukan najis ke? Nampak dalam hadis ini Nabi SAW melarang orang yang baru bangun dari tidur untuk mencelupkan tangannya ke dalam bekas air. Itu sunnahnya. Kalau kita ada bekas air, jangan celup tangan tu, basuh dulu kat luar. Tapi kita zaman sekarang, kita zaman pipe, betul tak? Katakanlah air tak ada, kita kena ambil wuduk terus daripada baldi rumah. Maksudnya ambil cawan ke apa, tuang dulu, ambil, bagi kita punya tangan bersih, baru nak ambil terus daripada baldi tersebut. Itu kata Nabi SAW. Itu sunnahnya. Sebab kita tak tahu mana tangan kita pergi, mana tahu terpegang najis ke, mana tahu terpegang ni ke. Okey, itu cara mazhab Syafi'i faham Jadi khawatir mencemari kerana khawatir mencemari air dengan najis yang tidak tampak di tangannya. Dan kita sama-sama mengetahui bahawa najis yang tidak nampak pada tangan tidak akan merubah sifat air. Jika kan, sebab kita tahu najis tak nampak, air tak berubah bau, warna dan rasa. Sebab takut-takut kalau memang ada najis tapi tak berubah bau, warna dan rasa, takut nanti air itu jadi air najis juga. Kalau boleh berubah, kita boleh sedar lah kan, oh air najis. Masalahnya tak sedar, sebab dah pegang najis tapi tak berubah bau, warna dan rasa. Jadi takut air itu jadi najis juga. Oleh sebab itulah Nabi kata suruh basuh kat luar dulu. Nampak tak? Jika saja hal tersebut tidak menajiskan, dan saya Rasulullah SAW tidak akan melarangnya. Okey, selesai tak masalah ni? Air kurang daripada 2 qolah tadi. Cuma di sana ada pendapat yang lain juga. Saya bagi pendapat yang lain ni. Saya suka bagi pendapat yang lain. Sebab bila kita bagi pendapat lain, kita punya pendapat terluas sikit. Dalam setengah pendapat ulama lain kata 2 qolah ni bukannya maksudnya mesti 2 qolah. Ini mazhab Maliki. Dia kata selagi air tu suci, bau, warna, rasa, sikit ke, banyak ke, masuk najis ke, tak masuk najis ke, selagi tak berubah bau, warna dan rasa, boleh pakai. Dia kata habis tu, ustaz macam mana dengan hadis ni? Bila air itu 2 qolah, maka dia tidak menanggung najis. Maksudnya bukan kata nak tetapkan mesti 2 qolah baru tak tanggung najis. Maksudnya kata apa? Air ni biasanya kalau besar banyak, najis masuk pun dia tak berubah. Biasanya 2 qolah. Kata itu dia punya hujah. Yang kedua ialah dia kata qolah tu macam mana besar dia. Kalau nak dipertikaikan qolah tu besar mana. Kalau kata 270 liter, ada kata tak. Imam Hanafi kata bila tepuk belah sini, belah sana tak berguncang. Sebab tahap tu ada tak saya nak bincang 2 qolah tu. Kita kata bila nak meletakkan, susah nak meletakkan, maka kita kata kembali pada asal, air tu bersih. Habis tu ustaz, air yang Nabi suruh buang tu, Nabi suruh basuh tangan kat luar tu, macam nak jawab? Dia kata itu adalah Nabi nak hilangkan perasaan was-was. Cara Nabi nak hilangkan perasaan was-was. Dan kalau dia celup tangan sekalipun, kata ulama, air itu tak boleh pakai juga kalau selagi tak berubah bau, warna dan rasa. Ini cara dia jawab. Wallahu ta'ala alam bissawab. Saya rasa 2 qolah ni lebih kuat dari masalah tu. Kalau najis masuk dalam air 2 qolah, kurang dari 2 qolah, kita tak pakai air itu dah. Saya sini pendapat yang lebih kuat pada pendapat saya. Yang dalam ikut Syafi'i tu, pada dalilnya itu lagi kuat. Dan ini pendapat jumhur ulama.
Ayat pendapat ini ni. Wallahu a'lam bissawab. Lagi kemudian pula, adapun dalil yang menerangkan najisnya air yang lebih dari 2 kolah apabila salah satu sifat berubah dengan terkena najis adalah dalil ijma'. Ini kita ijma' ni. Kita Quran, sunnah, dalil kita, kemudian ijma'. Ijma' ni apa yang telah disepakati oleh para ulama' kita. Maksud tak ada siapa khilaf, tak ada siapa beza pendapat. Semua ulama' kita sepakat dalam masalah tersebut. Dalam kitab Al-Majmu' Ibnu Munzir menunturkan para ulama' sepakat ijma' bahawa air yang sedikit ataupun banyak apabila terkena najis sampai merubah rasa, warna atau baunya, maka air itu menjadi najis. Al-ma' tahur la yunajjisuhu syai' illa ma ghayyara ta'muhu. Air itu suci dan menyucikan, tidak ada yang membuat hukumnya mengubah. Air itu suci dan tidak ada yang mengubah hukumnya menjadi najis kecuali sesuatu yang dapat merubah rasa atau baunya. Status hadis ini dhaif, kata Imam Nawawi. Imam Nawawi mengatakan tidak sah hukumnya menjadikan hadis ini sebagai hujjah. Lalu beliau menjawab Imam Syafi'i meriwayatkan kedaifan hadis ini para ulama hadis. Ukuran 2 kolah adalah 500 liter air. Oh, banyak ni, banyak sangat ni pendapat dia. Menurut pendapat yang lebih sahih, lebih kurang sebanyak 190 liter air, atau jika bekas berkubus maka tiap-tiap sisinya berukuran 58 cm. Tadi Ustaz kata 270. Ustaz lain pula ni Ustaz. Sebab tu saya kata ulama' berbeza pendapat dalam menetapkan 2 kolah ni. Cuma pendapat yang saya pilih adalah 270 liter. Apa dalilnya? Daripada kitab yang lain kita kumpulkan daripada kitab Al-Tadhib, daripada Al-Majmu' apa semua, dia katakan 270 liter. Jadi nampak dia ada kata 500, ada kata 190 liter air. Jika bekas berkubus maka bekasnya 58 cm. Jadi kita kata senang cerita, kita pendapat yang masyhur 270 liter. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada soalan tak masalah air ni? Jadi kesimpulannya kita ada 3 jenis air yang kita boleh faham. Air suci mutlak, air yang makruh, musyammas, dan kita selesaikan masalah tadi dah, musyammas. Dan ketiga air musta'mal, ataupun yang keempat air mutanajis, air najis. Air musta'mal, air itu 2. Air itu 2. Dia kata air musta'mal, air yang boleh pakai tapi suci tapi tak boleh pakai, itu 2. Satu air musta'mal, satu yang kedua air yang dah berubah bau, warna dan rasa. Yang keempat air mutanajis. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ada soalan? Saya baca dalam kitab Ibn Qudamah Al-Mughni. Naam. Dia cakap pasal air yang digunakan untuk berwuduk tu, kalau kita berlebih-lebihan dalam ambil wuduk, kita akan menanggung dosa pembazirian air. Betul? Sah. Maksudnya dia cakap dalam tu ada mud, ada Sah. itu maksud apa yang sukatan tu macam mana kira saya? Satu mud tu satu pot. Pot beras nasi tu. Satu pot ni satu tin susu tu. Nabi wuduk satu tin susu. Dan satu sak, satu gantang. Atau gantang ni kita kata satu bekas Milo tu. Susu Nespresso ke, susu Milo ke, Vico ke apa tu, itu satu sak. Maksud Nabi pakai sikit je untuk berwuduk. Yes. Jadi berwuduk ni adakah kita membasuh atau meratakan air ke anggota? Meratakan air ke anggota tersebut. Dan bagi ulama, basuh tu meratakan air lah. Tak perlu naik mengalir kan? Tak mesti air mengalir. Siapa kata air mengalir? Kita bincang hadis Nabi SAW bawa macam tu, bekas tu. Tak, siapa kata syarat air mengalir? Tak dalam kata syarat dia mesti air mengalir. Tak ada. Nanti buka kitab Syafi'i sekejap lagi. Berwuduk mesti ke air mengalir? Tak mesti air mengalir. Jadi kat Malaysia ni kan air banyak. Kalau orang buat wuduk dia buka besar-besar ni. Boleh. Kata afil ma'is saraf, Nabi kata adakah pada seorang sahabat dia ambil air tepi sungai, ambil wuduk tepi sungai. Nabi kata engkau ni melampau, membazir. Ya Rasulullah, tepi sungai boleh bazir, sungai mengalir.
Dia kata kalau kau ambil lebih daripada yang sepatutnya, lebih-lebih bazir walaupun kat sungai. Nampak tak? Maksudnya kita ambil banyak, ambil penuh sikit. Kalau satu muka cukup. Jangan nak ambil banyak tu macam iklan Hasdin Snow tu nak tuang. Tak mesti macam tu. Tak, mesti ambil air. Betul kalau kita tengok. Sebab kita ni duduk Malaysia, cuba tengok orang Pakistan ambil wuduk, cuba tengok orang Arab ambil wuduk macam mana. Sikit je. Satu air tu satu muka tu gosok, betul rata betul-betul. Tangan ni kita kaki tu sepak je air macam tu je. Ha? Macam tu je. Kadang-kadang ulu kaki je. Macam tu. Tak ada gosok-gosok apa pun tak ada. Tak boleh tu. Tu kalau ulama gosok wuduk tu dia boleh jadi wajib, boleh jadi sunat. Kalau confirm rata dia jadi sunat ketika gosok. Tapi kalau tak rata jadi wajib. Lepas tu kadang-kadang kita gosok bila wuduk. Sebab kadang-kadang bila kita rasa rupanya ada seretip bawah kaki kita. Kalau kita ambil wuduk macam ni je, seretip tadi tak sah wuduk sebab tak kena bahagian tersebut. Zaman Nabi dan seorang sahabat tak kena besar ni je, besar 1 dirham je, tak kena wuduk. Nabi kata, ulang wuduk kamu. Satu bekas ni je tak kena wuduk. Ulang wuduk kamu. Macam mana pula orang yang angkat kaki macam ni, kena gosok ketika wuduk tadi. Jadi sunnahnya menggunakan air yang sedikit lah. Sunnahnya sedikit lah, yes. Sunnahnya mengambil air yang sedikit. Memang Nabi pakai air sedikit. Lepas tu lah kalau kita tengok negara-negara pula, dia ada kolah juga besar-besar macam kita ni. Tapi dia ada macam teko-teko kecil. Orang ambil satu teko tu je ambil wuduk. Kita belasah satu boleh satu tu nak ambil bersemuka tu. Satu teko dia keluarkan, tu dia tuang. Tuang bersemuka kat Yaman dan negara yang lain. Macam orang tablik biasa buat. Tu bagus tu. Nabi dia buat tu bekas. Tu betul ikut sunnah Ibriq. Wallahu a'lam bissawab. Ada soalan tak? Air najis ni kita tak berubah sikit. Okay, kalau dua bola apa buang ke dua bola, ulama beza pendapat lah. Kalau ada najis berubah warna rasa, ada yang kata kalau yang ada lagi kata tak berubah pun buang dua bola najis. Yes. Ada yang ulama lain kata tak berubah walaupun buang dua bola tak najis. Yes. Lepas tu yang kat sini dia tulis lebih daripada 2 bola adalah dalil ijma'. Lebih daripada 2 kolah, kalau tak berubah bau, warna dan rasa, dia bernajis secara ijma'nya, sepakatnya. Sepakat kata kalau berubah bau, warna dan rasa memang bernajis, itu sepakat. Kalau lebih 2 bola? Yes. Kalau kurang beza. Kalau kurang daripada 2 kolah, mereka tak sepakat tentang berubah bau, warna dan rasa tu menyebabkan kenajisan. Faham tak? Kalau kurang daripada 2 kolah, dia kata kalau masuk najis dia dah bernajis dah. Mereka tak pakai kaedah bau, warna dan rasa tadi. Kalau lebih daripada 2 kolah, mereka sepakat selagi tak berubah bau, warna dan rasa, air itu tak najis. Itu kita kata kalau lebih daripada 2 kolah, mereka sepakat tak berubah bau, warna dan rasa, air itu bersih, tak bernajis. Tapi kalau kurang daripada 2 kolah, mereka tak sepakat dalam kaedah tu. Kalau mazhab Syafi'i dia tak pakai kaedah berubah bau, warna dan rasa, dia tak pakai kaedah tu. Imam Malik pakai kaedah tu. Imam Syafi'i dan juga menjumhur ulama tak pakai kaedah tu. Dia kata kalau kurang daripada 2 kolah, masuk dia najis walaupun air tu nampak bersih macam ni lah. Bersih ni. Anjing jilat, plup sekali, katalah anjing sekali jilat, plup sekali je jilat, tak berubah bau, warna dan rasa tak berubah, boleh pakai tak? Imam Syafi'i kata tak boleh pakai, kerana hadis tadi. Kalau lebih 2 bola ijma' kalau berubah yes. Kalau kita bagi ni, kalau ijma' mengatakan bahawa selagi tak berubah bau, warna dan rasa, tak najis. Dia tak sama dengan kurang 2 bola, dia masuknya najis. Faham ke ni? Kalau tadi kita buat anjing, kucing, binatang yang makan makhluk yang melata, kucing, tikus atau semua. Jadi binatang karnivor ni dia mulut dia tu ada najis lah. Tapi saya pernah baca satu hadis ni, Nabi dia ambil wuduk
dalam bekas yang kucing jilat. Yes. Dan Nabi terus ambil tanpa cuci Betul. dalam air. Betul. Betul. Para sahabat tanya Rasulullah, macam mana dengan kucing? Dia kata kucing ni tawafina bainakum, binatang yang duk main-main dengan kamu, tak najis. Kecuali kalau confirm betul dia buang makan tikus, dia gigit je lah. Lepas tu dia dia buang tikus, dia minum air. Kelegit. Itu confirm. Kalau itu confirm. Kata, kalau kita buka kitab fiqh Syafi'i, kalau memang confirm macam tu, memang tak boleh lah. Tapi kalau tak ada apa, dia tak ada apa, mulut dia biasa je, dia jilat air, boleh pakai tak? Boleh. Su'ur, kata mazhab Syafi'i, bekas, maksudnya saki baki binatang yang tak najis, anjing dan babi semua boleh pakai. Singa ke harimau ke boleh jilat kalau selagi tak nampak najis dalam tu. Kecuali anjing dan babi saja. Anjing dan babi memang najis. Ada singa ke gajah ke apa datang, zirafah jilat, gajah jilat, apa semua tak berubah bau dan rasa. Jadi dia kerja kat zoo, letak air kat tepi tu kan. Orang datang tu jilat. Kita fikir realiti lah ni kan. Jilat semua, beruk jilat apa semua jilat. Selagi bukan anjing dan babi jilat, insya-Allah air tu suci. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Cukup dah sebelah dah. Jazakumullahu khairan. Yang baik daripada Allah Taala, segala kekurangan tu daripada kelemahan diri saya sendiri. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.